Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Para jemaah Masjid Khadijah, para ikhwan Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi pada kali ini dalam kesempatan kita akhir-akhir Ramadan. Nanti selepas maghrib kita akan menunaikan solat tarawih yang terakhir, Ramadan yang terakhir, di mana ia adalah detik-detik yang memilukan, yang menjadi satu kesedihan bagi orang-orang mukmin kerana tidak ada peluang sebesar ini yang Allah SWT memerdekakan sebanyak mungkin para hamba Allah. Semuanya keindahan berlaku pada bulan ini, maka akan berlepas. Ada setengah riwayat mengatakan pada malam terakhir pada bulan Ramadan ini, langit dan bumi serta para malaikat menangis kerana musibah menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya, apakah musibah itu? Dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahabur Ramadan. Dengan perginya bulan Ramadan, segala amal-amal diangkat di dalamnya, segala sedekah diterima, segala doa mustajab, segala pahala digandakan, semuanya diangkat pada malam itu. Maka itu yang dimaksudkan Nabi, musibah menimpa. Dalam hadis lain mengatakan, bila seorang mukmin masuk dalam bulan Ramadan dan keluar begitu juga tak diampun, maka saksikan mungkin dia telah diharamkan baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak akan membacakan riwayat itu untuk menambahkan kesedihan kita, tapi saya akan bawakan hal-hal yang menggembirakan, terutama mereka yang mengamalkan tariqah, yang mengamalkan zikir, menerusi bai'ah. Ada 5 kegembiraan agar kita dapat terus hidup terus. Kita meninggalkan Ramadan, ada 11 bulan menunggu di hadapan kita untuk kita beramal dengannya. Kata setengah alim ulama, Lailatul Qadar tak mungkin tercapai melainkan Lailatul Qadar usbu'i, iaitu Lailatul Qadar yang tiap-tiap minggu dihidupkan dahulu, baru dapat yang Lailatul Qadar yang setahun sekali. Apakah dia Lailatul Qadar yang seminggu sekali? Itu Lailatul Jum'ah, iaitu menghidupkan ibadah kita pada malam Jumaat. Ini kalau kita cari daripada Quran dan Sunnah tak jumpa, kerana mereka yang hanya berdasarkan Quran Sunnah hanya mempunyai agama Islam 16%. Islam mempunyai rujukan yang lebih daripada Quran dan Sunnah. Ada qiyas, ada ijma', ada masalih mursada ala istihsan, ada istishab, ada syurut man qablana, ada uruf, ada qaul sahabi, ada lagi berbanyak lagi rujukan, semua sekali ada 12. Kalau 2 rujukan saja, Quran dan Sunnah, baru 16%. Lagi 10 lagi rujukan. Kalau kita buka, kita akan cari, akan jumpa manakah dasar-dasarnya. Antara yang rujukan kita cari ialah kitab Ghunyatul Talibin karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan, mengikut Imam Ahmad dalam musnadnya, aku kumpulkan semua hadis-hadis mengenai malam Lailatul Qadar dan semua hadis-hadis mengenai malam Jumaat. Lebih hebat lagi, lebih rajah, lebih berat lagi, lebih mutawatir mengikut sanadnya adalah kelebihan tertakluk pada malam Jumaat. Sebab itu pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani semua mengikut nasihatnya menghidupkan malam Jumaat kerana lebih terjih, lebih arjah, kata beliau, untuk dihidupkan malam tersebut daripada menunggu setahun sekali. Jadi marilah kita menunggu 40 lebih Khamis yang ada di luar Ramadan. Marilah kita hidupkan Khamis malam Jumaat dengan ibadah, kerana itu adalah manhaj Tuan Guru kita, Guru Agung kita, Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya mengucapkan syabas dan tahniah pada pengamal Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang mengambil zikrullah, menerusi bai'ah daripada Pondok Pesantren Suralaya yang ada di Masjid Khadijah, supaya terus kita beribadah pada Allah. Kita cari, walaupun sedih, Ramadan meninggal kita satu kesedihan, carilah hal-hal yang menggembirakan kita. Saya pada petang ini
membawakan 5 berita gembira mengenai berzikir menerusi bai'ah. Pertama sekali mengenai syajarah mubarakah. Ini berita gembira. Syajarah mubarakah tak akan kita tahu melainkan kita ketepikan dahulu, kita lihat kepada syajarah mal'unah. Syajarah mal'unah ialah pohon yang terlaknat, di mana pohon itu dipendekkan cerita menjadi penyebab Nabi Adam berpindah daripada syurga ke dunia kerana ingin memberitahu kepada anak cucu cicitnya betapa hebatnya ingat dan lupa. Nabi Adam sudah lalui satu proses di mana perintah Allah dilanggar kerana dasar terlupa. Dan lupa dan ingat ini satu pergelutan yang hebat di dunia. Anak yang durhaka pada mak bapak tidak lain melainkan lupa jasa mak bapak. Murid yang durhakai guru-gurunya kerana lupa jasa guru. Seorang hamba yang durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala tak lain tak bukan kerana lupa tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya lupa dan ingat. Jadi Nabi Adam sudah terlupa, sudah termakan buah larangan tersebut, dan kesan racun tersebut dalam diri Nabi Adam sifat lupa terus menerus. Antara sifat lupa terus menerus itu ialah manusia disebut nas. Nas artinya nasi, yang terlupa. Dan kalau kita sudah terlupa, lagi dilupakan, mansiyah. Mungkin perkataan mansiyah ini yang dilupakan ditulis dalam tulisan Arab, lalu nun yang sukun diletakkan dhammah atau sukunnya dilihat seperti dhammah, disebut jadi manusia. Jangan-jangan manusia datang daripada lafaz mansiyah, yang terlupa lagi dilupakan. Baiklah, selepas dipindahkan itu ada satu kemuliaan. Pindah itu bukan halau. Nabi Adam dipindahkan daripada syurga ke dunia adalah satu kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Dengan sebab berpindah itulah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala akan diperlihatkan sekali lagi. Sebagaimana Allah telah perlihatkan dahulu pada makhluk-makhluk sebelum manusia, maka diperlihatkan sekali lagi dengan tamadun yang begitu besar. Betapa hebatnya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam adalah template pertama dalam babak kemanusiaan. Maka ia disebut Safatullah, makhluk pilihan manusia, makhluk yang dibersihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu kemuliaan, bukan penghinaan. Yang dikatakan penghinaan itu iblis yang keluar pada syurga, jatuh ke bumi, dihalau Allah. Tapi bapa kita bukan dihalau, dipindahkan sahaja. Baik. Jadi 11 kita dah mengetahui Nabi Adam AS dipindahkan kerana lupa. Maka hasil daripada makan buah tersebut ada kesannya dalam diri, sehingga sifat lupa itu menjadi nama manusia atau nas. Maka sebab itu kita perlu berjaga-jaga sebagai anak cucu Nabi Adam, anak cucu cicit Nabi Adam, supaya jangan lupa. Jangan lupa kepada Allah, jangan lupa pada mak bapak, jangan lupa pada guru. Kerana sifat lupa itu adalah racun yang ada dalam diri manusia dan berketurunan sambung menyambung. Kenapa saya cakap sambung menyambung? Sebab kesan simboliknya kekal. Buah halqum yang ada di leher kita, tanda fizik sebagai simbol Nabi Adam termakan apabila sampai di kerongkongnya dicabut Allah pakaian syurga. Ekor riwayat Siti Hawa telah makan lebih banyak sebelum Nabi Adam. Dia tinggal sedikit apabila dia petik dari pohon tersebut. Sambil berjalan balik ke rumah, dia memakannya begitu banyak sampai dia tinggal sedikit. Dia menawarkan kepada suaminya. Bila suaminya makan, terus ditarik Allah kedua-duanya pakaian syurga, sehingga terasa bisa makanan tersebut, sehingga tertanggalnya segala keindahan syurga. Dan diriwayatkan Siti Hawa bisa ini amat sakit sampai berdarah-darah lah keluar daripada dirinya, sehingga dikekalkan Allah hal tersebut bagi anak-anak atau putri-putri Hawa mempunyai darah bulanannya. Oleh kerana disebabkan
kisah ini yang ada dalam kitab Qisasul Anbiya dan dikekalkan bentuk khalqum ini kerana mengingati peristiwa datuk kita. Ini semua dikekalkan Allah supaya kita ingat dan lupa. Adalah satu pergelutan yang hebat. Baik, selepas dipindahkan, saya tak mengatakan dihalau, dipindahkan kerana dilihat dari sudut begini. Kalau kamu seorang majikan, kamu memberikan seseorang untuk bekerja di tempat tu, sudah tentu ada syarat. Kamu kalau ikutkan syarat boleh bertugas kat sini. Tapi kalau kamu langgar syarat, aku pindahkan ke lain tempat. Kalau kamu tak mengikuti ini, ada lain tempat yang sesuai. Jadi Nabi Adam dah ikut syaratnya, tetapi di akhir-akhir itu terlanggar, maka ditukarkan ke lain tempat yang lebih sesuai. Dan itulah medan yang hebat yang melandaskan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah sekalian, bila sudah berpindah, maka hasil daripada pemakanan tersebut memberi kesan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Diriwayatkan apabila sudah di bumi pun, Siti Hawa masih berdarah-darah lagi kerana terlalu banyak memakan buah tersebut, sehingga berbulan-bulan berdarahnya. Maka dari sini mari kita lihat hadis Nabi SAW yang mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, atau riwayat lain mengatakan man fiha illa dzikrallah ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Hadis riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah, yang bermaksud dunia ini semuanya terlaknat, dan terlaknat juga apa yang di dalamnya atau siapa di dalamnya, melainkan zikir kepada Allah dan apa yang berkait dengan zikir kepada Allah, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Ditafsirkan ulama kita, orang yang alim membawa manusia pada zikir, dan orang yang belajar yang nak mengetahui tentang kelebihan zikir. Jadi kalau alim yang tak berzikir, pelajar yang tak berzikir, jauh daripada hadis ini. Baik, itu adalah kerana lupa kepada Allah menarik kepada kemarahan dan berakhir dengan laknat. Ingat kepada Allah menarik kepada rahmat dan berakhir dengan keridhaannya. Jadi dua perkara ini bergelut dalam dunia manusia. Baik, kita berpindah kepada topik tentang pohon laknat tersebut. Sudah termakan, terbawa sedikit laknat tersebut dalam nafsu manusia. Kerana keinginan nak makan, maka diduduk kat keinginan. Dia tak kena pada fizik, dia tak kena pada hal-hal yang lain spiritual, tak kena. Hanya dalam nafsu. Kerana makanan itu berdasarkan kehendak. Dan ini tak boleh kita mengatakan, kesalahan Nabi Adam, kita semua menderita. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin satu orang salah yang lain memikul kesalahannya. Itu bukan memikul kesalahan. Itu sudah menjadi norma. Bila Allah SWT meletakkan demikian, kita semua akan bergelut dengan nafsu kita sendiri. Masing-masing akan dicuba dengan nafsu sendiri, yang ceritanya ada dalam Al-Quran bagaimana nafsu itu menjadi jahat seperti itu. Nature nafsu itu memang suka pada jahat kerana hasil daripada racun yang berbisa yang iblis sudah masukkan dalam makanan tersebut. Sebab itu Allah melarangnya kerana ada mudarat bagi manusia. Di sini ulama mengatakan tidak ada yang diharamkan Allah, melainkan ada mudarat bagi manusia. Baik, ia bukan kesalahan Nabi Adam yang kita tanggung, tetapi satu pengajaran besar dan keadilan Allah agar memasukkan manusia ke dalam syurga dengan mujahadahnya, dengan usahanya, dan dimasukkan dalam neraka kerana kecuaian dan kelekaannya. Ini keadilan Allah dan ini pengajaran besar. Bagus kita tahu cerita ini agar kita ni bersiap sedia, kerana dalam diri kita ada musuh yang paling hebat yang diwarisi daripada Nabi Adam AS. Baik, selepas kita dah mengetahui pohon terlaknat tersebut, penyebab pindahnya bapa kita ke dunia dan membawa sisa-sisa laknat dalam nafsu, ma'ubari'un nafsu inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Aku tidak akan terlepas daripada cengkaman nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, melainkan nafsu yang dirahmati. Jadi nature-nya manusia adalah mempunyai nafsu yang jahat, yang diwarisi daripada kisah tersebut. Tetapi
ada jalannya untuk mendapat terputus daripada cengkaman tersebut. Ada jalannya untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pindah pula kepada syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah. Dahulu bila saya lihat lafaz ini, saya hanya nampak pada silsilah Nabi-Nabi. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, gambar pohon, pokok-pokok, bersambungan keturunan Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad, tajuknya Syajarah Mubarakah. Saya sangka itu sahaja, rupanya tidak para jemaah sekalian. Syajarah Mubarakah lebih besar daripada itu. Syajarah Mubarakah ini ialah satu pohon yang Allah ciptakan lebih awal lagi sebelum pohon mal'unah. Pohon syajarah mubarakah Allah ciptakan supaya dapat counter balik pohon syajarah mal'unah. Syajarah mal'unah mempunyai meninggalkan bisa yang amat sangat kepada kehidupan manusia. Kehancuran manusia kerana nafsu, dan nafsu berpunca pada buah yang dimakan oleh Nabi Adam, dan buah itu ada pada pohon mal'unah tersebut. Tapi bukan begitu ceritanya. Allah sudah lebih awal menyiapkan syajarah mubarakah. Dan syajarah mubarakah ini dari mana? Apa cerita dia? Bagaimana sumbernya? Baik, syajarah mubarakah dikatakan alim ulama datang daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada syajarah mubarakah keluar dua jenis cahaya. Yang satu disebut nur nubuwah, yang lagi satu nur Muhammadi. Nur nubuwah atau nur Ahmadi keluar menjadi bantuan kepada 124,000 Nabi. Sebab itu alim ulama mengatakan cahaya Nabi Muhammad sudah ada sebelum para Nabi diutuskan. Mereka pertikaikan hadis Jabir, hadis Nur Muhammad, pertikaikan sanad dan sebagainya. Saya mengatakan kita tepikan saja. Ayat Quran masih ada, dan banyak lagi hal-hal yang boleh kita lihat sebagai membuktikan kewujudan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum manusia semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah menceritakan, wa idh akhadha rabbuka mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmah, dan ila akhir ayat tu. Ayat tu panjang. Ayat tu menceritakan apabila Tuhan kamu ingin memberikan mitsaq, bai'ah kepada para nabi, apabila kamu terima nanti kitab dan hikmah dari aku, kemudian datangnya seorang nabi, rasulun musaddiqul lima ma'akum, dan akan datangnya seorang rasul membenarkan apa yang ada pada tanganmu, iaitu kitab dan hikmah. Apakah kamu mestilah kamu la tu'minun nabi wala tansurannah, hendaklah kamu beriman dengannya dan membantunya. Aqrartum wa akhadhtum ala dhalika isri, apakah kamu akan ambil bai'ah ini dan bersetuju untuk meneruskan, setuju dengan planning ini dan meneruskan bai'ah ini? Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, dan hendaklah, dan mereka menjawab kami setuju. Maka Allah pun memberikan mitsaq tersebut. Alim ulama mengatakan 124,000 nabi tak diberikan kenabian melainkan bersyarat beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika berpeluang membantunya, bantunya. Jadi ini sudah membuktikan planning Allah, master plan Allah, yang Allah akan keluarkan Nabi Muhammad, dan nabi-nabi ini bersyaratkan nurnya. Kalau mereka tak setuju, mereka tak akan diberikan kenabian. Jadi semua nabi-nabi 124,000 nabi mendapat kenabian mereka, mukjizat mereka, wahyu mereka menggunakan nur nubuwah, nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana beriman dengannya dan percaya akan membantunya. Jadi 124,000 mendapat cahaya daripada cahaya Rasulullah SAW untuk meneruskan kenabian dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu ada menyebut Nur Ahmadi sebab Rasulullah belum lahir. Selepas Rasulullah lahir, Nur Muhammadi. Baik, dalam 124,000 daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa ada begitu banyak Nabi. Diperkirakan 5,585 tahun. Dalam 5,585 tahun sahaja 124,000 diutuskan Allah. Begitu cepat sebenarnya dan banyak. Diperkirakan mengikut average atau puratanya, setahun lebih kurang 22 Nabi diutuskan Allah SWT. Dalam setahun 22 Nabi diutuskan. Kenapa para jemaah sekalian? Kerana cahaya Nur Nubuwah, Nur Ahmadi itu berpindah menerusi talaqi dan sanad, berjumpa dan mendapatkan sohbah. Nabi Musa tak akan jadi Nabi melainkan dah jumpa Syuaib. Begitu juga Harun menjadi Nabi kerana Musa. Begitu juga Nabi Syith tak akan jadi Nabi melainkan daripada bapanya Nabi Adam AS. Begitu juga Nabi Nuh. Semuanya berjumpa satu sama lain. Dan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim berjumpa dengan Nabi Nuh dalam bahtera. Walaupun cicitnya yang ke-9 atau yang ke-8, tapi Nabi Nuh ingat hidupnya sampai 950 tahun. Maka masa yang panjang tu dia jumpa dengan cicitnya yang ke-8 dan yang ke-9. Baik, ini satu berita mengenai Nabi Muhammad. Sudah dalam aturan Allah, cahayanya sudah ada. Berita yang kedua mengenai Nabi Adam AS apabila diciptakan Allah, dia buka mata, nampak di gerbang Arash, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap gerbang-gerbang Arash, setiap tiang-tiang dalam Arash tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan para jemaah sekalian, para ikhwan sekalian, dalam sambutan hari National Day, di mana-mana kita tengok ada bendera Singapura di atas flag, di tiang-tiang, di jalan raya, semuanya bendera menyambut. Begitulah syurga Allah SWT, di tiang-tiangnya, di gerbang-gerbangnya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hebat para jemaah. Cukup ni dua riwayat mengatakan Nur Muhammad sudah ada. Nur Muhammad sudah ada berdasarkan ayat Quran. Ni belum lagi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Belum lagi kita bincang mengenai hal tersebut. Baik, selepas ianya cahaya tersebut diambil daripada mustauda, daripada sosnya, iaitu syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi, maka terutuslah sekalian 124,000 Nabi. Dan Allah ceritakan tujuan Nabi-Nabi ini turun ke bumi ialah untuk ani'budullaha wajtanabut ta'ud. Ani'budullaha wajtanabut ta'ud, wajtanabut ta'ud. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Iaitu dalam surah Nahl ayat 36, Allah telah bangkitkan pada setiap umat seorang rasul yang kerjanya an ya'budullah wajtanibut taghut, hanya untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut, iaitu kuasa-kuasa yang bukan datang dari Allah. Maksud lebih ringkas lagi, La ilaha illallah. Para Nabi semua bawa message La ilaha illallah. Itu maksudnya ani'budullah wajtanibut ta'ud. Baik, saya ringkaskan lagi. Itu kisah syajarah mubarakah. Daripada pohon tersebut keluarnya cahaya para Nabi, dan tak putus-putus menyerebak. Iktibas minan nur ila nur. Sebagaimana seorang Nabi ada cahaya, maka dia ambil cahaya asalnya tak hilang. Sebagai cahaya dalam lilin, kamu ada sebatang lilin, ada 1000 batang lilin yang tak ada api, tak ada cahaya, datang ambil daripada kamu, semua ambil, 1000 semua ada cahaya, tapi lilin yang ada pada dirimu tak putus. Itulah dia syajarah mubarakah. Daripada pohon cahaya tersebut, para Nabi semua terkirim mendapatkan daripada fulan bin fulan pas-pas, tapi yang asalnya tak putus. Itu Nur Ahmadi atau Nur Nubuwah. Selepas lahirnya Rasulullah SAW, ada Nur Muhammadi. Rasulullah menurunkan cahaya tersebut, yang pada mulanya 124,000 daripada Allah yang beri. Sekarang Rasulullah memberi direct kepada para sahabat, para tabi'in, terus menerus, tak putus. Nanti ada orang mengatakan, kami ni generasi yang ke-40, 30 mendapat bai'ah, zikir, cahaya bukan dari Allah, daripada orang-orang biasa. Sedangkan para Nabi dapat daripada Allah. Tak sama.
Ingat ayat Quran dah mengatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Iaitu kalau kamu ambil daripada orang yang dapatnya daripada orang yang dapatnya sampai kepada Rasulullah, maknanya kamu dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah nur Muhammadi, atau kita katakan sistem perjalanan syajarah mubarakah. Kita nak tahu lebih lagi tentang syajarah mubarakah kerana terlalu samar-samar sana dan sini. Rupa-rupanya alim ulama' dah menyusun dan memperkatakan bahawa kalau nak tahu lebih lanjut mengenai syajarah mubarakah, lihat pada surah Ibrahim ayat 24. Allah datangkan sinopsis atau datangkan sedikit daripada apa yang ada pada syajarah mubarakah untuk kita faham. Syajarah mubarakah yang mesejnya yang disampaikan kepada Nabi ialah la ilaha illallah. Itulah dia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama. Ini cerita dia syajarah mubarakah. Kalau nak tahu apa syajarah mubarakah, maka mengikut ayat ini maksud, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah datangkan satu contoh, dan contoh Allah tu tepat-tepat, bukan contoh kosong seperti manusia beri contoh. Allah kalau beri contoh maknanya itulah dia tepat-tepat. Kalimah taibah bagaikan pohon yang taibah. Allah datangkan cerita pohon. Ingat pohon, kerana dia akan terus menerus hidup. Pohon yang ada pada hari ini sudah berumur ribuan tahun kerana dia adalah benih dan penumbuhan, benih dan penumbuhan, benih dan penumbuhan. Jadi kalimah taibah sama seperti itu. Kalimah taibatul la ilaha illallah, kalau kita mengambilnya dengan bai'ah, bermakna kita ambilnya daripada pohon syajarah mubarakah. Kalau kita tak ambilnya dengan bai'ah, kita hanya mendapatkan hasanat daripada lafaz-lafaz yang baik. La ilaha illallah biasa, alhamdulillah, Allahu akbar, itu semua lafaz-lafaz biasa menambahkan pahala. Tapi ingat, pahala boleh hilang dengan kesilapan-kesilapan akhlakiyah. Tapi syajarah mubarakah ini sesuatu yang barakahnya terus menerus dan bertambah-tambah. Saya tidak mau menafsirkan ayat ini lebih, tapi mengambil tafsiran daripada Imam Ahmad Sawi daripada Hasyah Tafsir Jalalainnya mengatakan, oleh kerana ayat inilah wa min huna ikhtassa sufiyya biha, orang-orang sufi mengambil pengkhususan daripada ayat ni, bermakna annahum talaqawhu an asyaqihim bisanad muttasil. Dan orang-orang sufi mengambil ayat ini, kalimah tayyib, daripada syekh-syekh mereka yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW, wa ta'allaqu biha, dan mereka bergantung dengan ini kerana yakin ia adalah syajarah mubarakah yang ada pada para Nabi 124,000. Sistemnya sama seperti ini. Selagi kamu ambil la ilaha illallah menerusi bai'ah, sistemnya sama dengan para Nabi. Fasarat syi'aruhum wa ditharuhum, maka jadilah bersilsilah dengan berzikir itu menerusi bai'ah, syiar mereka orang sufi, dan ditharuhum, pakaian mereka, sal mereka. Itu katanya Ahmad Safi. Dia katanya banyak lagi, boleh lihat kepada tafsirnya Hasyah Ahmad Hasyah Safi surah Ibrahim ayat 24. Beliau mengatakan qala Sanusi, berkata Syekh Ahmad Sanusi, hendaklah orang yang berakal itu melazimi la ilaha illallah sehingga cahayanya meresap kepada darah dan dagingnya, sampai begitu sekali. Dan Syekh Ahmad Safi mengatakan fa idza akthar al-insan min dhikri hadhihi kalimah zaharat alaihi anwaruha, apabila seseorang tu banyak berzikir dengan cara mengambil bai'ahnya itu, zaharat alaihi anwaruha, akan keluar cahaya dari, walam ya'd fi fuadihi asraruha, dan akan bergemilang atau bersinar daripada jiwanya rahsia kalimah ini. Dan Rasulullah sendiri menyebut walladhi ba'atha nabil haq. Allah Rasulullah pernah mengatakan walladhi ba'atha bil haq fi hadhil kalimah, yang bermaksud demi yang mengutus aku dengan ayat ini, iaitu la ilaha illallah. Bermakna nur Rasulullah sendiri adalah untuk menjunjung la ilaha illallah. Inilah dia yang dikatakan berita gembira pertama bagi orang mengambil zikir, supaya kita terus berzikir, kerana ia adalah sesuatu yang berkait dengan syajarah mubarakah, tak akan putus-putus
Kerana syajarah mubarakah diciptakan Allah untuk counter syajarah mal'unah, iaitu nafsu yang ada dalam diri kita. Kedua, berita gembira yang menggembirakan kita, zikrullah adalah sesuatu yang paling kuat dicipta Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini berita gembira. Manusia lazimnya terlupa. Nabi Adam kisahnya berlaku kerana terlupa. Dan kita bergelut antara terlupa dan ingat. Berdasarkan ilmu Sayyidina Ali, beliau sendiri membuat kajian apa perkara yang paling kuat yang Allah ciptakan. Beliau bermulakan dengan besi. Kerana Allah sebut, "Wa'anzalna al-hadid fihi ba'sun syadid." Kami turunkan besi yang ada kekuatan bagi manusia, ba'sun syadid. Maka besi direnungi ditelusuri oleh Sayyidina Ali. Didapati, terkalah dengan api. Maka dimeditasikan lagi, ditafakurkan lagi. Sehingga mendapat jawapan, api itu terkalah dengan air. Maka dikaji lagi, dimeditasi, ditelusuri. Lihat air itu terkalah dengan awan. Kerana awan itu menangkap air dan kemana sahaja dia pergi. Dia lebih berkuasa ke atas air. Maka awan itu menang, paling kuat. Namun awan terkalah dengan adanya angin. Bila awan membawa air, bila angin datang memukulnya, terlepas semua air yang ada pada genggamannya. Maka kata Imam Ali, aku lihat angin lebih kuat daripada semuanya. Namun bila kita telusuri angin dan kaji angin ini kalah dengan gunung. Bila ada gunung ganang, angin akan terpecah dan kalah. Maka gunung lebih kuat. Dan aku kaji dan aku melihat, Imam Ali saya ringkaskan kerana di beliau ada ayat Quran dia. Setiap yang disakap tu ada ayat Quran dia. Maka gunung itu terkalah dengan perbuatan manusia. Manusia boleh hadamul jibal. Wa min himmatir rijal tudaddikul jibal, tekanan pepatah Arab. Wa min himmatir rijal tudaddikul jibal. Daripada himmah, kesungguhan, kewiraan seorang lelaki ialah meleburkan gunung, mendebukan gunung. Tudakdiku, dakik maknanya menjadikan hancur gunung. Jadi katanya gunung terkalah dengan manusia. Manusia lebih hebat daripada segala ciptaan manusia. Baik, kemudian ditelusuri dan dikaji, dilihat bahawa manusia juga kalah jika ianya tak dapat tidur. Kalau dia ada masalah tak boleh tidur, kekuatan manusia itu habis. Kerana kekuatan kita banyak pada sistem dalam tidur kita. Imun kita dibetulkan balik. Tapi kalau kita tak tidur, kekuatan kita habis. Kata Imam Ali, tidur lebih kuat daripada manusia. Kemudian katanya, aku lihat tidur pun tak boleh kita pastikan ada pada diri manusia. Jika ada susah hati, tidur tak datang. Bila orang tu ada ada kebimbangan, ada kerisauan, dia tak boleh tidur. Bagi Imam Ali, kerisauan, kesusahan itu lebih besar, lebih kuat daripada tidur. Yang tidur itu lebih kuat daripada 8 yang lain sebelumnya. Namun Sayyidina Ali telusuri dan kaji dan tafakur, mendapat natijah yang terakhir, susah hati ini ada sesuatu yang dapat mengalahkannya, ialah zikrullah. Zikrullah adalah yang paling terkuat dapat mengalahkan susah hati. Seperti Allah jadikan zikrullah itu satu amalan yang besar supaya para kaum mukminin ini tak susah hati kerana ada zikrullah. Kalau orang mukmin susah hati, maka itu bukanlah mukmin yang menjadi contoh. Tengok Rasulullah SAW, tak ada susah hati dalam hidupnya, ceria terus, terhibur terus, hatta anak-anaknya meninggal pun sedihnya sebentar saja, kemudian akan terus move on kerana ada zikrullah. Maka kata Sayyidina Ali, zikrullah adalah ciptaan Allah, amalan yang paling terkuat yang beliau natijahkan, memutuskan lebih kurang 10 perkara yang beliau kaji. Zikrullah yang paling terkuat adalah berita gembira para ikhwan sekalian, mendapat zikrullah sesuatu yang paling kuat di atas muka bumi Allah. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Ankabut ayat 45, wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir itu lebih besar. Ahli ulama menafsirkan lebih besar dari apa? Daripada solat.
Sebab Allah datangkan ayat ni bermula dengan utlu ma uhiya minal kitabi aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'. Maka sampaikanlah daripada Alkitab apa yang diwahyukan untuk mendirikan solat. Solat itu dapat mencegah daripada sifat fahsyat dan munkar, dan zikir pada Allah lebih besar. Lebih besar pencegahannya. Sebab tu orang-orang sufi melihat zikrullah lebih besar daripada solat. Orang-orang para fuqaha melihat solat lebih besar sebab dia tiang agama. Sebenarnya para jemaah sekalian, tiang agama ini contoh yang terbaik ialah tiang lampu. Tak guna kita ada tiang tapi kalau tak ada lampu, ibarat sebagai satu tiang yang memberi lampu, memberi sinaran kepada orang-orang keliling. Orang mukmin itu memberi rahmat pada yang kelilingnya. Dia mendapat cahaya dan orang keliling dapat cahaya. Jadi perlu pada tiang dan lampu untuk dalam waktu malam dapat terbimbing dengan cahaya tersebut. Apa gunanya ada tiang tetapi tak ada lampu? Dan pernah tak kita lihat di tempat jalan-jalan raya yang gitu gelap gulita, ada tiang-tiang tapi lampunya tak ada. Ada yang bolnya tak ada. Ada bolnya ada tapi dah beloh, tapi tiangnya ada. Apatah lagi tempat yang tak ada tiang langsung, gelap gulita, tak diharapkan keselamatan langsung. Jadi sudah ada tiang ni dah bagus, cuma nak kena aktifkan lampunya sahaja. Kerana tiang itu tujuannya untuk memberikan cahaya kepada yang lebih tinggi lagi jauh cahayanya. Ibarat itulah solat dengan zikrullah. Kita dirikan solat kerana nak mencahayakan zikrullah, nak menyinarkan zikrullah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk ingat kepada aku. Tegakkan tiang ini untuk sinarkan cahaya ingat kepada aku. Kan kita berada pada dunia yang lupa, bergelut dengan dunia yang ingat dan lupa. Kita berada di dalam dunia ini hasil daripada terlupa, dan kita akan bergelut terus dengan hal-hal terlupa. Maka zikrullah menjadi sesuatu yang berat dan penting kerana dia mengingatkan kita kepada Allah. Ramai orang melakukan solat ibarat tiang saja yang tak berlampu. Sebab tu kadang-kadang dia frust, kadang-kadang dia kecewa. Dia solat tapi dia bermaksiat sebab solatnya tak diiringi dengan lampu. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah, apabila kamu dah selesai menunaikan solat, berzikirlah kepada Allah. Jadi itu adalah satu gambaran yang mudah kita faham. Zikrullah sesuatu yang paling kuat yang Allah berikan kepada umat manusia untuk menentang kejahatan hawa nafsu kita sendiri. Baik, itu berita gembira yang kedua. Berita gembira yang ketiga, ada orang mengatakan, bagaimana saya nak pastikan zikrullah yang saya ambil bai'ah ni daripada syajarah mubarakah? Kadang-kadang ada syekh mana-mana yang berikan gitu, dia mengatakan ini daripada tarekah sekian, tapi tak ada asal usulnya. Jadi caranya telah ditetapkan Allah, semuanya ada dalam Al-Quran. Bukti-bukti yang daripada syajarah mubarakah, dia mewarisi kelapangan dada dan ketenteraman hati. Itu tanda dan ciri. Kalau belum dapat cek sama ada diri kita, mungkin perjalanannya betul, cuma diri kita tak betul, atau diri kita dah betul, dah buat yang terbaik, tapi perjalanannya tak sampai kepada syajarah mubarakah. Dia tak menggunakan cahaya yang telah disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang dilapangkan dadanya dengan Islam, mereka mendapat cahaya daripada Tuhan. Tadi kita cakap tadi itu, syajarah mubarakah ni cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berzikir menggunakan cahaya tersebut, mengambil iktibas daripada cahaya tersebut, akan dapat kelapangan dada. Kelapangan dadanya untuk apa? Toleransi, mendengar pandangan orang, bertolak ansur. Ini lapang dada, maknanya dia boleh masuk dalam masyarakat. Dengan ada la ilaha illallah, dia boleh bercampur sejahat-jahat manusia. Nabi Lut boleh campur dengan kaum yang sejijik-jijiknya, dia tak akan meluat. Dia offer lagi anak dia untuk dikawinkan dengan mereka. Tengok, berlapang dada la ilaha illallahnya daripada syajarah mubarakah. Dan bukan itu sahaja, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Juga dengan berzikir pada Allah, dia akan mengeluarkan ketenangan dari dalam.
Bezanya lafaz sakinah dalam Al-Quran yang bermaksud ketenangan, dan itmi'nan atau ketenteraman yang Allah sebut datangnya daripada sumber berbeza. Sakinah datang daripada atas, daripada para malaikat diturunkan sakinah kepada mereka, ketenangan datang dari atas. Jadi kalau itmi'nan datang daripada qalb, daripada dalam, maka carilah jalan untuk mengeluarkan ketenteraman daripada dalam kita sendiri menerusi zikrullah yang ianya adalah cahaya dari Allah yang disiapkan dalam syajarah mubarakah. Itu berita gembira yang ketiga, di mana cara checking kita bila melakukan zikrullah, kita rasa tenang dan gembira dengannya, lapang dada terbuka, itu adalah tanda zikir kita bersambungan dengan syajarah mubarakah. Yang keempat, berita gembira yang keempat, iaitu berkata alim ulama begitu banyak dalam kitab-kitab tasawuf, bila berzikir itu diamalkan dengan jahar dan khafi, iaitu bersuara dan senyap serentak, itu yang terbaik. Maksudnya bila dia berzikir, hatinya tu berzikir, sebab zikir yang senyap tu zikir dengan hati. Jadi kalau dia berzikir dengan lidah dan hatinya sekaligus, maka itu adalah sebaik-baik jalan, semulia-mulianya tarik, dan seafdal-afdalnya zikir, keduanya dua sekali. Saya hanya ambil satu sini, pandangan daripada Habib Abdullah Al-Haddad, di mana ulama-ulama Yaman ramai menjadikan beliau sebagai panduan, dan Ghazali Yaman, beliau digelar sebagai Imam Ghazali dari Yaman. Beliau mengatakan qala al-ulama rahimahullah afdalu dzikri ma kana bil qalb wal lisani jami'an, iaitu kata beliau dalam kitab Wasaya Imaniyah muka surat 224 bab kelebihan zikrullah. Kata beliau, berkata alim ulama, apabila zikir itu dilakukan dengan hati dan lidah serentak, itu yang paling afdal. Muka surat sebelah 225 beliau mengatakan apa? Fayambaghi liman akhadha fi dzikr an yatakallaf ihdara qalbihi ma'a lisanihi hatta yasira dzakiran bihima jami'an kulluha fi awwalil amr. Ini menarik para jemaah sekalian. Ada dua perkara dekat sini. Pertama sekali, kata beliau, maka sayugialah bagi mereka mengambil zikir. Mengambil zikir maksudnya apa? Ambil bai'ah daripada syajarah mubarakah. Ambil bai'ah zikir ini, hendaklah dia taklifkan, dia melazimkan kehadiran jiwanya ketika berzikir dengan lidahnya, sehingga menjadi berzikir serentak dua-dua sekali. Bila la ilaha illallah dekat dalam tu zikir Allahnya jalan serentak, maka ini harus dijadikan taklifnya fi awal al-amr. Ini dia yang luar biasa para jemaah sekalian. Bermakna awal amr artinya bila mendapat bai'ah tu diberi dua-dua sekaligus. Sebab ada tarikah hanya beri jahar, ada tarikah memberi khafi, tapi ada tarikah diberikan kedua-duanya. Itu yang paling afdal, yang paling terbaik, dua-duanya disiapkan sekali. Maka para jemaah sekalian, untungnya, bahagianya mereka mengambil tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ada daripada Pondok Pesantren Suralaya, yang ada sekarang diamalkan di Masjid Khadijah, yang kedua-duanya diberikan serentak sekaligus. Inilah yang menjadikan tarikah tersebut Sultanut Tarik. Ini berkata alim ulama, termasuknya dalam tulisan-tulisan Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang dikatakan semulia-mulia tarik ialah tercantumnya dua jalan tersebut, zikir jahar dan khafi, menjadi Sultanut Tarik. Ini adalah satu berita gembira, kerana bukan saja syajarah mubarakah, bukan saja la ilaha illallah, bukan saja lapang hati, bukan saja kekuatan, tetapi juga ia adalah yang terbaik yang kita ucapkan ketika ini. Dan alim ulama banyak bersetuju dengan hal tersebut, tak ada yang membangkang. Kita kira-kira pada era abad yang 17-18 Masihi, banyak para awliya mendapat istikharah, dapat mimpi, disuruh gabungkan Naqsyabandi dengan Qadri. Ada yang Qadri sahaja, maka dia dapat alamah untuk digabungkan dengan Naqsyabandi. Ada yang mengamalkan Naqsyabandi saja, mendapat alamah untuk gabungkan dengan Qadri. Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari dalam salah satu kata-katanya mengatakan diberikan mimpi seseorang salih, datangnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau boleh semua Naqsyabandi digandingkan dengan tarikah Qadiriyah, kerana Naqsyabandi masih kepunyaan aku, Naqsyabandi itu murid aku ingin Naqsyabandi itu digandingkan semula. Maknanya dahulu sudah tercantum
kemudian terpisah, maka mereka mendapat alamah. Imam Kautsari menceritakan dia sendiri adalah Naqsyabandi. Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari, beliau ini seorang ulama, gurunya Syekh Abdullah Ghumari. Beliau ini adalah ulama Naqsyabandi. Beliau ini menggandingkan, rupa-rupanya beliau lihat ada satu syekh sebelumnya sudah gandingkan lebih awal, iaitu Syekh Abdul Ghani Nabulsi, iaitu ulama Syria, wafat 1731. Beliau dah gandingkan Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kemudian datang Syekh Ahmad Khatib Sambas mendengar cerita yang sama. Sama ada beliau sendiri mimpi mendapat alamah atau mengikuti perjalanan Syekh Abdul Ghani Nabulsi, menggandingkan kerana ada kehendak daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani untuk gandingkan ketika itu. Beliau wafat 1875, sudah bergabung. Datang kemudian Syekhul Mursyid wal Muhaddits Syekh Ahmad Ridha Khan Baralwi 1921, menggandingkan juga. Kemudian Imam Muhammad Zaid Kautsari menceritakan tentang bagusnya bergandingkan tersebut. Maka telah tersebar luaslah gabungan Sultanut Tariq, iaitu jalan yang terbesar, yang dikatakan sebaik-baik jalan ialah mempunyai dua cara tersebut. Sebab itu digelarkan Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Sultanut Tariq, iaitu jalan yang paling terbaik. Para jemaah sekalian, apa gunanya mempunyai kenderaan yang terbaik, yang paling hebat, tapi tak tahu kita gunakan? Lebih baik basikal sahaja dan dapat sampai kita ke hujung jalan. Bermakna kerajinan, balik kepada kerajinan seseorang. Kalau diberikan kenderaan yang sebaik-baiknya tapi tak mampu atau tidak tahu untuk memikulnya, maka tidak ada faedahnya. Kebetulan Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah mempunyai ciri-ciri yang begitu ringan dan simpel dan mudah, sehingga kita boleh ke depan dalam masyarakat dalam membantu hal-hal kemasyarakatan, untuk menunjukkan bahawa mudahnya. Kalau tersibuk terus dengan tarikahnya, dengan ibadahnya, tak sempat untuk hal-hal masyarakat. Baik, jadi saya rumuskan di sini bahawa 5 kegembiraan para jemaah sekalian apabila kita keluar pada Ramadan. Jangan kita sedih. Insaflah dengan pandemik COVID-19 ini. Allah boleh buatkan segala-galanya dengan kehendaknya. Rumahnya boleh tutup, solat Jumaatnya boleh ditiadakan, menunjukkan kekuasaannya berada di tangannya. Maka kita dengan kesedaran inilah kita keluar pada bulan Ramadan mendamba, mencari keridaan dan rahmatnya dengan berita-berita gembira. Yang pertama sekali, iaitu syajarah mubarakah, adalah nur ciptaan dari ciptaan Allah, diambil daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk counter syajarah mal'unah, pohon yang terlaknat, dengan syarat diambil itu dengan mithaq, dengan bai'ah, sebagaimana Allah memberikan bai'ah kepada para nabi. Maka orang-orang yang ada pada hari ini bersambungan dengan wasiatnya atau amanah daripada orang-orang yang selepas Rasulullah tak putus-putus. Sama juga kita ambil dengan mereka, sama seperti kita ambil dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab ada silsilah yang bersambungan. Itu berita gembira yang pertama. Yang kedua, zikrullah adalah senjata yang terkuat yang dicipta Allah di atas muka bumi. Jalan ketenangan untuk menghilangkan depresi atau stres, semuanya dengan zikrullah. Yang ketiga, syajarah mubarakah ini tanda-tanda validnya, tanda-tanda autentiknya ialah beliau ini ianya melahirkan kelapangan dada dan ketenangan hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari sudut keilmiahnya, ulama tasawufnya semuanya sepakat bila berzikir pada Allah itu ada jahad dan khafinya serentak, itu adalah afdal, yang paling terbaik sudah ada pada kita dalam Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan yang kelima, ketahuilah para jemaah sekalian, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah tariqah yang terbesar di dunia ketika ini. Di mana-mana kita pergi ada tariqah ini, kerana ia sangat berfungsi dan sangat berkesan, dan ia telah ditulis oleh banyak para doktor-doktor dan kiai-kiai di Indonesia yang mengatakan inilah tariqah yang paling terbesar di dunia, di mana ianya memiliki berjuta-jutanya para pengikut untuk menunjukkan bahawa keridaan Allah berada padanya. Dan kata Imam Malik, maka kana lillahi yabqa wa maka kana li ghairihi yafna. Apa yang Allah dilakukan kehendak Allah itu akan kekal, dan apa yang tidak baik bukan kerana Allah akan hancur. Maka ini sudah tersebar luas daripada bimbingan Abah Hanum sahaja. Lebih kurang lebih daripada 1000 kiai dilahirkan, dikeluarkan daripada pondok pesantren Surallah, 1000 lebih yang diberikan diberikan kepada Kiai Zaizin untuk mengendalikannya,
1000 lebih kiai. Itu saja baru pada Abah Hanum, belum lagi Syekh Khatib Sambas, belum lagi yang lain-lain. Sudah beribu para ulama dan kiai. Dan kami lihat tidak ada satu tarekah yang mengeluarkan banyak awliya Allah sebanyak awliya Allah dan banyak ulama dalam 200 tahun ini sahaja, selain daripada tarekah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini yang mendatangkan berita gembira untuk kita terus maju dengan beramal dan yakin yang ianya adalah daripada sajarah mubarakah yang telah melahirkan ketenangan dan mengakibatkan kita dapat membantu dalam masyarakat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.